Okey, kita tunggu dulu. Bagi yang lain yang dah masuk. Umi dapat dah kan modul tu? Dah dapat softcopy. Okey. Tak apa, ambil dulu. Guna dulu. Okey. Nanti tahun depan nanti cikgu akan bagi lain, soalan lain pula. Okey. Tadi kelas apa? Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sajalah abang ni. Nak dah suara kat belakang. Awak. Background. Tadi apa kelas apa? Agama. Agama mulakan bagian dengan agama. Ya. Tu insaf semua orang. Tak, masalah sekarang ni, masuk kelas agama, mandi ke tak? Cikgu tengok saya tak mandi dulu, tak bertudung. Cikgu saya mandi dah. Saya tak free hair. Saya mandi dah. Saya kisah terpaksa saya kucuk free hair. Dengan makan tak bersegi saja lah abang. Niat mak cikgu. Anak darah 2020. Tak tahulah apa nak jadi. Anak darah 2020. 20 begitu banyak pun. 22 apa jadi kat anak darah? Mereka tak habis umur lagi kot. Kami habis awal. Sudah. Cikgu. Yo. Nak boleh cakap jap? Ha? Rehan, bubble rush tak ada. Bubble rush kan? Alah. Memang bubble rush dah. Ni kan cakap rush. Sumpahlah. Apa-apa Rehan kata tadi? Cikgu nak beli Cocoja tak? Berapa ringgit? RM16. RM15. Siapa? Rehan buat sendiri? Tak. Dia jadi ejen. Bukan ejen. DS. Rashid. Oh. Maksudnya kalau cikgu order, dia hantar kat rumah ke apa? Isi order. Order kat Rehan je lah. Ya, cikgu. Cikgu nak suruh saya Boleh. Order mai. Ya cikgu. Cikgu boleh check dia ni, saya bagi link. Apa ni? Biar lah urus cikgu bagi duit. Okey cikgu, okey. WhatsApp you ni. Cikgu kita nak buat yang mana satu cikgu? Kita nak buat set 1. Tadi siapa Syifa tak masuk tadi agama? Siva dengan Intan. Oh, Intan tak masuk? Dia pelan ni. Dia tak hafal kat kami. Atau kami boleh join. Intan kan dia sakit kepala kot. Siva dia pun rasa macam migraine. Ni. Oh, tinggal siapa je? Ampoi lah. Tu. 3 orang. Mary tak tahu mana. Christine tadi Mary masuk kelas moral. Cikgu masuk kot. Saya tak buka sebab tak sama kelas. Oh ya. Dia kelas apa? Mr. Mohan lah? Ya. Okey, tak apalah kita mula sebab kita akan bincang ni lebih kurang dalam 30 minit saja. Lepas tu lagi 30 minit tu hampa boleh buat sendirilah. Cuma kali ni hampa kena cuba buat betul-betul sebab cikgu nak nanti masa yang kelas terusnya tu cikgu nak semak satu-satu. Cikgu nak tengok berapa markah yang hampa boleh dapat. Sebab kita tengok kat bawah tu cikgu dah tulis dah.
kita kena fokus untuk dapatkan 50 markah. Jadi kalau getah 2, hampa boleh maintain untuk dapat 50 markah. So, insya-Allah hampa boleh lulus ataupun naik grade sikit lah. Amin. Okay. So kat sini, kalau hampa tengok dalam modul ni, cikgu dah letak formula kalau hampa terlupa dan juga beberapa nota macam ni. Nota nak lorek kan? Cikgu dah tulis dah. Simbol dia dengan cara nak lorek dan garisan dia. Okay. Satu lagi cikgu pun ada bagi juga nota pasal matrik songsang. Okay. Matrik songsang maksudnya kalau terlupa buat perhitungan matrik songsang. WhatsApp lah ada. Ha? Apa kisah ni? Boleh tak? Boleh dapat dah ni? Dapat cikgu. Boleh. Tak buat suara Rehan yang keluar. Saya lah cikgu. Cikgu ni saya ni. Cikgu rindu tapi malu. Okay. Yang ini pula nota ringkas pasal nak buat statistik. So, tiap-tiap kali kalau hampa nak buat statistik, hampa terlupa, hampa boleh tengok kat sini. Macam mana hampa nak lukis histogram, macam mana nak lukis poligon kekerapan, macam mana nak lukis OGIF. Cikgu harap yang ni memang kita boleh skor 12 markah. Sebab yang tu memang target cikgu kan, cikgu dah beritahu. Amin. Okay, sekarang kita pergi set 1 bahagian A soalan nombor 1. Okay, macam mana kita nak melorek rantau ketaksamaan set ni. Kalau dia bagi A, P bersilang dengan Q. Okay, cikgu ajak sekali lagi supaya cikgu nak Christine, Umi dengan Sarah ni boleh ingat balik sekali lagi macam mana nak buat supaya lepas ni kalau mai lagi soalan nampak dah tahu dah macam mana nak buat. Okay, first kali kita nak buat apa? Tulis nombor. Bahagi nombor dulu. Letak nombor 1 contohnya. 2. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So mana-mana yang ada kawasan tu hampa letak nombor je. Okay, lepas hampa dah nombor, hampa tengok dia nak antara apa dengan apa. Dia nak antara P dengan Q je. Jadi hampa akan senaraikan kawasan nombor P. tu ada dekat kawasan P. Nombor berapa? 1, 2. 1, 2. Okay, pandai. Q? 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4 kan? Tengok mana ni aku tak kena mesti cakap mana. Nah, melo eh. Pagi tu lepas nak susu. Mendak. Kena buat naik kalau ni mah. 2, 3, 4. Q, 2, 3, 4. Okay, sekarang ni dia bagi simbol apa? Sama. Sama. Okay, maksudnya kita nak cari yang sama. Yang sama 2. antara P dengan Q. So, yang sama adalah 2. Lorek 2. jadi kita akan lorek nombor 2 saja. Okay, boleh? Boleh. Yang ni senang je. Yang senang. Yang ni memang selalu senang. Pasal apa tau? Sebab soalan pertama ni dia senang sebab dia selalunya dia akan bagi 1 markah je. Yang selalunya kita tak boleh buat tu selalu kita akan silap kat soalan yang kedua ni. Sebab kat kedua ni dia akan bagi 2 markah. Okay. Jadi kita buat cara yang sama juga. Letak nombor dulu. 2, 3, 4, 5. Okay. Okay. Selepas kita dah letak nombor, kita nak buat apa? Kita buat P dulu. Kita akan buat mana yang depan dulu. So kita akan settle yang ini dulu, baru kita settle yang belakang. Okay. Sekarang cikgu nak tanya. P tu. Okay. P tu nombor berapa, Christine? P tu 1 dengan 2. 1 dengan 2. Okay, terus. Dengan 2 kan? Betul kan? Betul. Dia nak sekarang, lepas tu hampa tengok dia nak Q prime. Q prime maksudnya bukan Q. Tengok pada Q. Maksudnya semua yang Q ni nombor berapa? Cikgu tanya dulu. 2, 2, 3, 4.
Tapi cikgu tak mau ambil 2, 3, 4. Yang tinggal 15. 1, 5. Okey. Settle yang ni dulu. Apa simbol Sama. Sama. sama? Kalau sama apa dia? Ambil yang sama. Apa yang sama? 1. 1. 1. Okey, bagus. So, 1 yang sama. Okey. Selepas tu, adakah kita dah siap? Belum. Lagi. Belum. Kita nak buat apa pula? R. Tu dia R. Okey, R. So, kita nak kesatuankan dengan R. Okay, so, jadi kita akan senaraikan R pula. Apa kawasan R? 45. 4, 5. 4, 5. Okey. Dan sebab dia tulis senyum, senyum kita buat apa? Semua. 1, 4, 5. Semua. 1, 4, 5. Maksudnya 1, 4, 5. 5. Lorek. Lorek 1, 4, 5. Betul, saya betul. Sama semua. 4, 5. Okey. Boleh buat soalan macam ni? Boleh. Saya buat dulu tu tengok cikgu buat betul. Cikgu, kan kita tulis nombor kan? Kita tak payah pada nombor dia tak point. Tak payah padang, tak apa. Okey. Sekarang kita tengok soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 ni memang cikgu nak ajak kamu. Cikgu bukan nak ajak kamu dapat 3 markah. Walaupun markah dia 3, tapi kita cuba untuk dapatkan 1 markah sahaja. Dengan kita guna teknik bulat dan pangkah. Okey. Cuba kita tengok soalan. Cikgu nak Sarah baca soalan. Raja 4 menunjukkan sebuah piramid tegak. Tapak A, B, C, D ialah sebuah segi 4 sama yang mengukuf dan A, D, E, H ialah sebuah permukaan segi 4 sama. Trapezium ABGH merupakan kerata retas seragam piramid tersebut. Soalan A. Nak A. Namakan sudut antara garis B, E dengan satah A, B, C, D. Okey. So, apa yang hampa kena buat ialah tengok betul-betul ya. Aku kata kita akan guna teknik bulat dan pangkah. Okey. Bulat dan pangkah tu maksudnya hampa highlightkan huruf ni dulu. Okey, sana. Huruf B, E. Huruf B. Huruf mana cikgu? Okey. Hampa akan highlightkan huruf B, E dengan A, B, C, D ni. Dua ni je yang kita nak guna bulat dan pangkah. Okey. So macam mana kita nak buat bulat dan pangkah tu? B, E. Okey, hampa tengok garisan B, E. B, E. Huruf yang ada dekat B, E tu hampa bulat. So macam ni. Bulat. Okey. Lepas tu A, B, C, D tu hampa akan pangkah. Jadi A, B, C, D ya. So A, B, C, D. Okey. Okey. So A, B, C, D ni hampa pangkah. Okey. Cara kita nak tulis nama sudut, dia punya info yang kita kena buat keluar ialah pertama sekali dekat tengah-tengah ni adalah bulat pangkah. Okey. Dekat depan bulat, dekat belakang ni pangkah. Bulat. Cikgu kat tengah tu bulat ke pangkah? Apa dia Christine? Faham. Apa? You tak faham sebab apa? Sekarang ni saya tanya. You faham tak? B, tu you faham tak? Faham. Okey. A, B, C, D tu you kena pangkah kan? Ya. Okey. Yang ini adalah apa yang you nak kena isi nanti. Okey. Baik cikgu. Baik cikgu.
Tengah-tengah mesti bulat pangkah. Sekarang cikgu nak tanya kamu. Bulat pangkah tu huruf apa? Apa yang dekat sini yang bulat pangkah? Bulat pangkal B. So kita isi kat sini B. Okey. Sekarang cikgu nak tanya Christine. Apa yang bulat saja? E. So kamu isi dekat tempat. Okey. Sekarang ni masalah kita adalah pangkah. Kerana pangkah dekat situ ada berapa? Ada 3. Ada 3. Tapi cikgu nak pangkah tu yang tu dekat dengan bulat. Dekat dengan bulat C. D. Dekat dengan bulat siapa? Cuba siapa tahu? Tengok dekat-dekat sikit. Dekat dengan bulat. D. Bulat dekat sini. Siapa yang paling dekat dengan dia? D cikgu. D. Jadi Sebab dia kat bawah dia. ya sebab kat bawah je. Dekat bulat. Okey? Boleh? Boleh. Jadi macam mana hampa nak tulis jawapan tu betul-betul supaya dapat markah? Kalau kita nak bagi nama sudut, kita mesti ada simbol sudut. Okey, bubuh simbol sudut macam ni. Okey. So tadi kita just bubuhlah E, B, D. Okey. At least dia dah bantu kita untuk tambah satu markah. Boleh? Okey. Okey. Itu je cikgu. Itu ya. Cikgu. Satu awak cikgu nak bagi dapat markah lah. Ya, Christine. Kalau kan sebab kalau tulis terbalik tu memang kira salah kan. You nak tulis terbalik macam mana? Kalau B kat tengah, D dengan E terbalik. D dengan E terbalik tak apa. B tu mesti kena tengah. Okey? B mesti kena tengah. Cumanya D kalau nak duduk kat depan boleh. E nak duduk kat depan. D nak duduk kat depan. E nak duduk kat belakang boleh. Tak kisah. Yang penting kan. B tu mesti kat Ya, tengah. B mesti kat tengah. You tak boleh ubah. Contohnya you kata, okey cikgu pangkah saya nak letak dekat depan. Bulat saya nak letak dekat belakang. Boleh. Tak ada masalah. Yang penting B tu tak boleh salah. Bila B tu kita salah, memang kita akan dapat kosong lah. Kosong. So jadi kamu boleh cuba soalan ni sebab dia boleh tolong kita untuk dapatkan at least satu markah. Tambah markah untuk kita lah. Kita kadang-kadang kita tak tahu tau. Contohnya macam apa soalan tu kita mungkin akan careless dekat soalan-soalan graf ke. Jadi kat sini boleh bantu kita sikit lah. Boleh tambah markah. Baik, Okey? cikgu. Okey. Kita tengok sikit lagi soalan nombor 3. Soalan matriks. Okey, soalan matrik ni apa pun mesti kena skor. Kalau tak boleh skor 6 pun cikgu tahu paling-paling busuk pun kamu boleh dapat 4. Boleh? Boleh. Ya? Okey, kita tengok soalan dia. Siapa nak Umi baca soalan? Selamat pagi. Kadar okey ke? Cikgu Fana? Okey. Berapa Semua orang tak pada ramai masuk? join ni. Tak ramai join. Tak ramai. Okey, kawan-kawan bagi tahu lain lah. Baik, Okey. cikgu. Okey, bye. Assalamualaikum. Okey. Cikgu baca. Umi baca. Diberi bahawa matrik K 4, -1, 3, 2. Dan matrik sosang K -1, 1 per M, 2, 1, -3, N. Cari nilai M dan N. Okey. Kalau kamu tengok kat sini, siapa yang dah songsang? Dah ni. K. Matrik Yang warna K. kuning ke yang warna biru? Warna biru. Warna biru. Yang dah songsang. Warna biru. Ni. Kuning. Kuning. Yang warna kuning tu dah songsang sebab dia dah ada 1 per M. Dan satu lagi macam cikgu pernah kata kat Ampang kan. Sesuatu benda tu kalau dia dah songsang, dia mesti dah letak huruf kat dia tu. Sebab dia nak suruh kita cari. Jadi siapa yang kita kena buat songsang sekarang ni? M dengan N. Yang mana kita nak buat songsang? Yang biru ke yang kuning nak buat songsang? Kuning. Biru. 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 Yang biru yang kita nak kena buat. Okey. Jadi 1 per ada duit
Tolak Ada beli duit, cincin. tolak beli cincin. So A berapa? 4. 4. D 2. Tolak beli cincin. -1, -3. Negatif 1. Negatif Ada 3. negatif ke itu? Ada negatif ke? Ada. Ada? Tak ada. Ah? Oh, dari 3 punya tak ada. Okey. Kemudian kanan tukar tempat, kiri tukar Tanda. tanda. Okey. So 2 duduk atas, 4 turun bawah. Kanan tukar tempat, kiri tukar tanda. Jadi negatif 1 jadi Negatif 3. 1. Jadi positif 1, lepas Negatif. tu positif negatif 3. Okey, bagus. Okey, tolong kira kat cikgu yang bawah tu. Dapat berapa? 11 cikgu. Ya. Betul cikgu? Belah ah? Saya dapat 11. Tak tahu cikgu. Yang lain. Tak. 11. Sebelah kan? Ya. Semasa. Okey. So 1/11. Okey. Sekarang macam mana kita nak buat keluar jawapan? M berapa? M M 11. lah. M sama dengan bawah ni. Belah. Semasa. 4. N 4. So 3 markah. Cih. Oh, 2 markah. Oh 2. Setiap jawapan 1 markah. Okey. Yang nak tambah lagi 4 markah tu supaya kita dapat 6. Duduk dekat sini. Okey, soalan B. Sebuah kantin menjual kedua-dua minuman jus apel dan jus tembikai dalam gelas besar dan gelas kecil. Harga jualan segelas kecil bagi setiap jenis jus ialah RM-X dan segelas besar bagi setiap jenis jus ialah Y-ringgit. Bilangan gelas bagi setiap jenis minuman yang dijual dalam sehari diberi dalam jadual 5. Okey, kalau kamu tengok kat situ, apa yang berbeza kat sini? Apa yang kita nak wakilkan dengan X dengan Y? Actually dia dah bagi dah kat soalan tu. Apa dia yang kita nak wakilkan? Harga dia. Jus apple dengan watermelon. Tak. Lu tengok. Dah cikgu. Kecil. Kecil X. Cawan besar. Tengok dia tulis kan. Cawan kecil X, cawan besar Y. Jadi kat sini kita tengok dulu apa maklumat dia bagi kat sini. Dia kata jumlah pendapatan hasil jualan apple. Kalau dia jual ayam apple, jumlah dia RM145. RM145 ni adalah campur cawan kecil dengan cawan besar. Ulang balik cikgu. Ulang balik sekali nak betul. Okey. Sekarang ni kita tengok yang jus apple dulu. Hasil jualan jus apple adalah RM145. Bermaksud RM145 ni adalah hasil jualan gelas besar dengan gelas Kecil. Tadi gelas besar kita wakilkan dengan apa? Y. Gelas besar dengan Y. Salah. Cikgu terbalik. Saya yang pening. Y. Gelas besar Y, gelas kecil X. Okey. Sekarang kita tengok yang bahagian jus apple je sini. Apple je. Apple, okey. Okey. Berapa gelas kecil yang dia jual? 70. 30. 70 apa? 70? 70 Y. X. X. Silap pula. Tambah 50Y. 50 Y. 50Y. 50Y. Sama dengan berapa harga dia dapat jual tadi? 45. 114 145. So kita dapat dah persamaan yang pertama. Okey. Persamaan kedua cerita pasal ayam tembikai pula. Okey. 80X tambah 80X tambah 30Y. jawapan dia 125. Okey, 125. So, bila kita dapat persamaan ni, barulah kita boleh guna kaedah matriks untuk kita nak selesaikan, nak dapatkan berapa actually sebenarnya berapa gelas besar yang dijual, berapa gelas kecil yang dijual. Okey.
Okay. So, Nasi ingat. matrix kan? Apa macam mana nak buat kaedah matrix? Berapa bracket? 3. 3 bracket. Bracket pertama nak isi apa? Nombor. Okay, 70. 50, 80, 30, 30. X, Bracket Y. kedua apa? Y. X. 145, 126. PKK. Baik. Kemudian sekarang ni kita nak cari apa? PKK ke? Mbak, matrix songsang. Songsang. Cari apa? Nak cari XY. X dan Y. Oh, dekat depan dulu. X, Y sama dengan, barulah kita buat songsang yang ini. Per Lebih semasa. 20, Ada duit tolak beli cicit. darab 30, tolak 50, darab 80. Terus ni, tukar tempat. Ni bubuh negatif. Ya. Yang tu pi perdagangan. 50 tolak 600. tak saya. 70 belanja. Itu rugi. 30. Kira saya? 600. Ni dah bubuh sampai sini. Terus je kira X berapa, Y berapa. Masuk kalkulator. Oh, betul ke? Negatif 1,000 lah. 1,900. Negatif pula. Harga kan. Bilangan tak boleh dapat negatif. Macam mana boleh dapat ni? Mod 3 kali. Lepas tu ambil EQN. Lepas tu ambil unknown. Ambil unknown ni. X sama dengan X1. Satu. Oh, Okay. betul je ya Allah dan aku. Okay, A1 apa? X1. Kita milik. Saya tepi tambah, Bu. Cikgu, X. Jawapan dia 1. Saya cikgu kira. 80, 30, 125. Dah pernah satu cikgu. X1, okay. Y? 1.5. Tukar pada pecahan. 1/2. Betul. 1/2. Okay. Boleh ke buat macam tu? Boleh. Okay. So make sure lah hampa pastikan dapat skor 6 markah kat sini. Okay. Okay. Kemudian soalan seterusnya adalah soalan penakulan. Soalan penakulan ni hari tu cikgu dah ajak dah. Yang modul hari tu kita dah buat kan. Okay. Soalan nombor 5 tu hampa tinggal dulu. Nanti kelas terus. Sekejap dalam kelas yang dalam grup sekejap cikgu akan bagi tahu macam mana nak buat. Kalau tak pun kelas terusnya baru kita akan bincang. Okay. Kemudian kebarang kalian cikgu tahu sure hampa dah boleh buat. Dan bahagian B lagilah tak ada masalah hampa boleh buat. Okay, boleh ke? So cikgu bagi masa untuk hampa siapkan supaya kelas seterusnya kita terus dah boleh discuss apa jawapan. Dan kita boleh tengok. Lepas kita discuss jawapan, kita akan tengok berapa kamu boleh dapat markah. Cikgu nak kamu buat sendiri supaya cikgu boleh tahu okay, kamu dah boleh skor berapa. Cikgu. Okay, so kita jumpa nanti kelas seterusnya. Terima kasih cikgu.